Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Nguyen Kak Ding, Naib Presiden Dewan Rakyat Republik Sosialis Vietnam yang berada di negara Brunei Darussalam bagi lawatan kerja selama 2 hari. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Menyertai Tuan Yang Terutama ialah Tuan Yang Terutama Tran Eng Vo, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Sosialis Vietnam ke negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Huang Teng Tong, Ahli Parti Komiti Sentral dan Pengerusi Komiti Hal Ehwal Undang-Undang Dewan Rakyat Vietnam, Tuan Yang Terutama Ngo Dom Hai, Ahli Parti Komiti Sentral, Setiausaha Komiti Parti bagi Tai Bien Province dan Ketua Delegasi Dewan Rakyat bagi Tai Bien Province, dan Puan Yang Terutama Le Toha, Timbalan Pengerusi Komiti Hal Ehwal Luar Negeri Dewan Rakyat Vietnam. Juga hadir yang berhormat Pihin Orang Kaya Sri Lela Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara, Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan Dr. Daeng Hajah Huraini binti Pihin Orang Kaya Setia Jaya Datuk Paduka Awang Haji Hurairah, Jurutulis Majlis Mesyuarat Diraja, Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis Mesyuarat Negara. Semasa majlis menghadap, Baginda dan Tuan Yang Terutama Naib Presiden Dewan Rakyat Vietnam telah berbincang mengenai langkah-langkah untuk mengukuhkan lagi hubungan dua hala di antara negara Brunei Darussalam dan Vietnam, termasuk kerjasama dua hala antara Majlis Mesyuarat Negara Brunei Darussalam dan Dewan Rakyat Vietnam, serta dalam bidang-bidang keutamaan di bawah Plan of Action for the Implementation of the Comprehensive Partnership between Brunei Darussalam and the Socialist Republic of Vietnam 2023-2027. Selain itu, ke bawah Duli Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama bertukar-tukar pandangan tentang isu-isu serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtari Billah, Ibni Kebawat Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak Liga Perdana Singapura antara Brunei DPMFC dan Albirex Niigata FC. Perlawanan berlangsung malam tadi di Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Berakas. Berangkat sama anak anda Duli Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntaqim, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman, dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Pengiran Muhammad Amin Rizal bin Pengiran Haji Mahmud Setiausaha Tetap Kesukanan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, dan Awang Haji Faisal bin Haji Muhammad Yusof yang di-Pertua Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam FABD. Dalam perlawanan ini, Brunei DPMFC terikat kosong sama dengan Albirex Niigata FC. Brunei DPMFC akan meneruskan saingan bagi perlawanan ke-12 menentang Gelang International FC di Stadium Jalan Besar Singapura pada 24 Ogos. Di sebelah kiri gawang pasukan Brunei DPMFC. Peluang! Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Sri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, baru-baru ini berkenan berangkat ke undangan-undangan rasmi dan menyaksikan perlawanan pada Sukan Olimpik ke-33 di Paris, Perancis. Duli Yang Teramat Mulia berkenan berangkat ke undangan Indonesian Night di Grand Ballroom Pullman, Paris, Montparnasse.
Duli Yang Teramat Mulia berkenan mengadakan perjumpaan bersama Prabowo Subianto, Presiden Persekutuan Pencaksilat Antarabangsa Persilat. Duli Yang Teramat Mulia berkenan mengadakan perjumpaan bersama Raja Sabta Oktohari, Presiden National Olympic Committee Indonesia. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan berangkat menghadiri tim Qatar Reception di Plaza Athénée, Paris. Duli Yang Teramat Mulia berkenan mengadakan perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Sheikh Joan bin Hamad bin Khalifa Sani, Presiden Qatar Olympic Committee. Duli Yang Teramat Mulia berkenan mengadakan perjumpaan bersama His Highness Prince Fahad bin Jalawi bin Abdul Aziz bin Musaid, Vice President Saudi Arabian Olympic Committee. Duli Yang Teramat Mulia kemudian berkenan mengadakan perjumpaan bersama His Highness Sheikh Isa bin Ali bin Khalifa Al-Khalifa, Vice President of Bahrain Olympic Committee. Duli Yang Teramat Mulia berkenan mengadakan perjumpaan bersama Mr. Giovanni Vincenzo Infantino, Presiden FIFA. Duli Yang Teramat Mulia berkenan mengadakan perjumpaan bersama Puan Yang Terutama Sheikha Hind binti Hamad Al-Thani, Vice Chairperson and CEO of Qatar Foundation QF. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan berangkat menghadiri Olympic Council of Asia Reception di Hyatt Regency, Paris, Etoile. Duli Yang Teramat Mulia berkenan mengadakan perjumpaan bersama His Royal Highness Prince Faisal bin Hussein, President of Jordan Olympic Committee. Duli Yang Teramat Mulia berkenan mengadakan perjumpaan bersama His Royal Highness Prince Dasho Jikiel Ugyen Wancuk, President of Bhutan National Olympic Committee. Duli Yang Teramat Mulia berkenan mengadakan perjumpaan bersama Mr. Tayyab Ikram, International Hockey Federation FIH President. Semasa berangkat menyaksikan perlawanan Sukan Olimpik ke-33 Paris, Duli Yang Teramat Mulia berkenan mengadakan perjumpaan bersama Lord Sebastian Coe, President of World Athletics, dan Gordon Lyons, Minister of Sport Northern Ireland. Tindakan bersama dalam pelan tindakan pelaksanaan perkongsian komprehensif antara negara Brunei Darussalam dan Republik Sosialis Vietnam bagi tahun 2023-2027 termasuk hubungan antara badan-badan perundangan iaitu Majlis Mesyuarat Negara Brunei Darussalam dan Dewan Rakyat Vietnam antara perkara yang dibincang semasa yang berhormat Pihin Orang Kaya Sri Lela Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara menerima kunjungan hormat daripada Tuan Yang Terutama Nguyen Kak Ding, Naib Presiden Dewan Rakyat Republik Sosialis Vietnam bersama rombongan dan Tuan Yang Terutama Tran Eng Vo, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Sosialis Vietnam ke negara ini. Kunjungan diadakan kemarin di bangunan Dewan Majlis. Yang Berhormat dan Tuan Yang Terutama juga membincangkan isu-isu semasa dan berharap agar kerjasama dapat diperkukuhkan lagi, terutamanya bagi mempelajari antara satu sama lain untuk membangun negara dan rantau yang stabil dan makmur. Tuan Yang Terutama Nguyen Kak Ding, Naib Presiden Dewan Rakyat Republik Sosialis Vietnam kemarin mengadakan lawatan ke Universiti Brunei Darussalam. Juga hadir Tuan Yang Terutama Tran Eng Vo, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Sosialis Vietnam ke negara ini. Tuan Yang Terutama mengadakan perjumpaan dengan Naib Chancellor UBD Dr. Hazri bin Haji Kifli. Perjumpaan menumpukan kepada kerjasama pendidikan antara institusi pengajian tinggi kedua negara. Perpustakaan UBD juga menerima 38 naskah buku sumbangan Vietnam. Buku-buku ini merangkumi 8 tajuk antaranya topik mengenai kecerdasan buatan AI dan transformasi digital. Tuan Yang Terutama juga melaut bilik darjah bahasa Vietnam bagi memantau kaedah pengajaran yang digunakan untuk pengajaran bahasa Vietnam dan berinteraksi dengan pelajar. Politeknik Brunei dan Industri Hospitality menandatangani memorandum persefahaman MOU yang menandakan dedikasi kolektif
untuk mengubah pendidikan dan latihan dalam pengurusan dan operasi hospitality menandakan era kecemerlangan dan peluang baharu. Majlis penandatanganan berlangsung kemarin di Universiti Teknologi Brunei. Penandatanganan disaksikan oleh Dr. Haji Asman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. MOU ditandatangani oleh pemangku pengarah Politeknik Brunei dan beberapa perwakilan dari setiap rakan pertubuhan. MOU mencerminkan usaha bersepadu Politeknik Brunei, Jawatankuasa Pemandu Industri Tenaga Kerja, Kumpulan Kerja untuk Hospitality dan Pelancongan dan Institut Pendidikan Teknikal Brunei. Dengan penandatanganan MOU ini, kesemua pihak berusaha untuk mengambil langkah perlu bagi menggalakkan kerjasama dalam melaksanakan program dan penyeliaan kuota dan tempoh program. Program kesedaran strok yang dikendalikan oleh Sekumpulan Pelajar Perubatan tahun ketiga dari Universiti Brunei Darussalam EBD atau dikenali sebagai SPARK diteruskan kemarin bagi warga Pusat Kegiatan Warga Emas PKWE daerah Blight. Acara bertujuan mendidik orang ramai tentang pengenalan strok dan mempromosikan aktiviti fizikal dalam kalangan warga emas bagi membantu mencegah strok. Antara pengisian projek termasuk ceramah kesedaran strok, pemeriksaan kesihatan, sesi informatif mengenai pengenalan dan pengurusan gejala strok dan tinjauan susulan bagi menilai pengetahuan yang diperoleh. Usaha pendidikan dan kesedaran tentang strok ini sangat penting untuk meningkatkan lagi pengetahuan mereka tentang strok. So sebab itulah projek ini diadakan untuk kami meningkatkan lagi kesedaran mereka terutamanya pada masa sekarang supaya mereka boleh mengamalkan cara pencegahan strok dan juga menghindari risiko-risiko strok. Lebih 60 pengusaha tempatan menyertai pesta buah-buahan yang sedang berlangsung di Pasar Kitani, Pusat Agribisnes Rimba. Pesta buah-buahan anjuran Jabatan Pertanian dan Agri Makanan bertema Lakastah Membali Buah-buahan Kitani. Selain buah-buahan, turut dijual makanan kering, keropok, sayur-sayuran, hasil produk-produk syarikat tempatan. Orang ramai dialalukan mengunjungi pesta buah-buahan yang dibuka sehingga hari ini mulai pukul 6 pagi hingga 3 petang. Juga diadakan pelbagai aktiviti seperti kuis, mewarna, klinik tanaman dan buah. Beberapa pengusaha meluahkan rasa syukur dengan peluang yang diberikan kerana dapat mengembangkan hasil perniagaan dan pendapatan mereka. Syukur Alhamdulillah, Jabatan Pertanian selalu mensupport kami tempatan lokal berjualan buah-buahan apa. Alhamdulillah dengan mengikuti pesta buahan ini kami dapat lagi mengeksposkan ahli perniagaan kami kepada orang ramai. Alhamdulillah sebabnya kami dapat mempasarkan hasil ladang kami dari ladang komunal Pangkalan Batu. Alhamdulillah kerana bagi peluang untuk lokal, untuk orang-orang kita ni untuk berniaga, memajukan bisnes kita ni, orang Brunei lah kita ni. Alhamdulillah dengan ikut pesta buah-buahan ni, alhamdulillah dapat kami menambahkan pendapatan kami. Pelbagai aktiviti disediakan bagi memeriahkan lagi program Ketemburung Bisai KTB edisi musim buah-buahan, antaranya Sukan Ria. Aktiviti dikendalikan oleh Majlis Perundingan Mukim dan Kampung Daerah Temburong dengan kerjasama Jabatan Daerah Temburong. Aktiviti seumpamanya memberi peluang kepada masyarakat daerah Temburong untuk berhibur dan beriadah bersama keluarga. Di samping itu, pengunjung juga berpeluang untuk membeli pelbagai jenis makanan dan buah-buahan. Terdapat beberapa peniaga-peniaga yang berjual pelbagai makanan, termasuk juga buah-buahan di sini yang dijual di sini bagi pengunjung-pengunjung untuk membeli ataupun menikmati buah-buahan tempatan di sini. Sementara itu, kayuhan basikal KTB, peraduan warna dan menghias buah-buahan serta KTB Hunt akan diadakan hari ini di Tamu Aneka Pekan Bangar, Temburong.